Oi. Aku nak ada senyap je hari ni. Semua orang tanya, weh kelas tu bestnya. Itu orang komen kat PM, semua orang tanya, kelas tu bestnya, kelas ke tu kata. Kelas lah. Tak benda. Sudah benda dah. Amiru sekali dah tak ketujuh kan dah habis. Pantai tekanan. Pantai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara tunggu makanan. Itu penting. Itu penting kena sebut dekat orang yang tengok live sebab biar dia rasa rugi. Kita sambung pada minggu lepas kita dah bincang ayat 19 saja. Okey. Benda apa yang boleh kita wrap up dalam 5 poin untuk minggu lepas? Bagi lah apa benda yang ini ring composition lah. Okey, bolehlah ring composition dalam surah Al-Kahfi kan. Berapa tema yang kita boleh bentukkan ring composition dalam surah Al-Kahfi? 6 kan? 6 awal dengan 6 akhir. Okey, ring composition tu apa? Depan dengan belakang tu sama. Sama. Dia So dia sama. maksudnya samalah. Maksudnya dia akan membentuk satu cincin kan. Lagi palindromic. Quran palindromic. Palindromic. Apa ayat dia yang kita bincang? Kullu fi falakin. Dengan kullun fi falakin, dengan apa ayat dia? Yang orbit. Orbit tu lah kullun fi falakin. Ada lagi satu. Rabbuka fakabbir. Wa tu dia macam pemula. Rabbuka fakabbir, macam dalam English kan kita ada the kan. So wa tu maksudnya function dia macam tu ada. Lagi kita bincang apa lagi? Pasal Apa tadi? Isi ayat 19. ayat 19 antaranya Dia rupa fizikal dia orang tak berubah. rupa fizikal sebab dia orang bangun dan bertanya berapa hari kita tidur dan jawapannya adalah sehari ataupun separuh hari kan. Okey, lagi tentang makanan kan kita bincangkan tentang kepentingan untuk kita cari makanan yang cukup dan juga suci. Okey. Suci ni suci kita dah bincang tentang azkar kan. Azkar atau aman. Lagi last ada apa-apa sikit? Buat baik dengan orang. Betul? Madinah kan, perkataan Madinah. Kita bincang tentang perkataan Madinah, kenapa Nabi ubah nama daripada Yasrib ke Madinah. Nabi ubah nama, saya nak tanya satu soalan quiz. Nabi ubah nama Yasrib ke Madinah tu sebelum ke selepas Nabi sampai Madinah? Selepas kan? Best tu. Selepas kan? Lepas Ya dia ke? tak tahu lah. Sebelum Nabi sampai Madinah, ketika peristiwa Nabi nak umumkan bahawa Nabi nak jaharkan ataupun Nabi nak mulakan dakwah secara terang-terangan, Nabi pun dia kalau kita tengok betul-betul sirah ni best macam ganu ni. Cantik ke? Oh ya ke? Lain apa best tau kalau kita tengok secara particular. Contohnya kan Nabi dia bukan saja dia nak kata okey kita akan buat dakwah terang-terangan. Dia akan pilih waktu, bulan, hari yang sesuai. Antara bulan yang dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Zulhijjah. Sebab apa? Sebab ramai kabilah-kabilah daripada luar Mekah akan datang buat festival fringe di Mekah. Kan? Dan ada kemah setiap kabilah dan ada banyak sup, banyak pasar, banyak sekali program. Jadi Nabi pilih Zulhijjah sebab Nabi nak kembangkan dakwah sekali nak kena tu biar betul-betul luas, biar betul-betul global. Tapi apa yang berlaku? Benda yang sangat-sangat tertekanlah antara sebab Nabi sedih juga. Tiga abu ni dia duduk dekat border dekat custom Mekah tu. Dia kata apa tahu? Dia kata setiap orang yang masuk dia akan bagi satu pesanan, satu flyers. Flyer tu kata jangan dengar apa kata-kata Muhammad. Jangan dengar apa sahaja kata-kata Muhammad. Dia adalah penyihir, ahli sihir ataupun penyair. Tapi lebih kepada ahli sihir lah. Kalau penyair lagi orang nak dengar kan. Itu antara benda yang sedih. Ketika Nabi tahu bahawa mereka melakukan hal yang sedemikian, Nabi sedih tau. Allah turunkan satu cerita yang membuatkan Nabi rasa terubat. Cerita tentang Nabi Musa dengan tongkat-tongkat ahli sihir tu. Yang Nabi Musa lawan dengan ahli-ahli sihir Fir'aun tu kan. Yang akhirnya ahli sihir tu yang masuk Islam, yang ikut dakwah Nabi Musa. Macam benda tu menyebabkan Nabi rasa macam okey, lah ni semua kampung, semua kota dah tak percaya kat aku. Tetapi biarlah aku teruskan kerja dakwah ni sebab akhirnya orang-orang yang terpilih akan masuk. Dan banyak-banyak kabilah, hanya satu kabilah ataupun hanya satu kemah saja yang setuju untuk dengar apa yang Nabi cakap dan akhirnya terima Nabi.
iaitu khemah daripada Madinah, Yasrib. Hanya kerana khemah itu hijrah boleh berlaku, dan hanya kerana khemah itu Islam boleh sampai kat kita. So, imagine that tau. Benda yang macam kita nampak macam tak ada jalan kan, Nabi dah macam tak ada jalan dah. Akhirnya satu khemah terima. Khemah itu adalah khemah daripada Yasrib, dan akhirnya mereka nak Nabi ke Madinah, dan Nabi mulakan hijrah dan dakwah sampai ke kita. Dakwah tak akan sampai tanpa perhijrahan Nabi ke Madinah. Penting tu hijrah tu. Tu antara pentingnya lah. Dan Nabi bila dengar bila orang Yasrib tu dah perjanjian Aqabah yang pertama tu, Nabi sudah berkata kita akan pergi ke Madinah. Nabi dah ubah pun nama tu daripada Yasrib kepada Madinah. Nabi dah install awal-awal kita akan pergi bukan hanya perubahan tempat ke tempat yang lain, tapi perubahan diri kita dan juga kerja buat kita lah, pelaksanaan kita. Kita akan pergi kepada kemajuan seperti like that lah. Sebab kita dah bincangkan Madinah tu ada juga akarnya adalah tamadun kan. Maksud kemajuan, peradaban. Contohnya lah kita dah bincang. Okey, dah cukup untuk wrap up ayat 19. Hari ni kita akan masuk ayat 20. Kita cuba untuk habiskan macam minggu lepas. Okay, ayat 20 ni ayat 20 ni ayat yang pendek je lah, pendek. Tapi ayat 20 ni dia menarik sebab ayat 20 ni menunjukkan bahawa mereka punya, nak katanya, saya nak kata macam mana saya nak cakap, bila kita tidur dalam keadaan risau, bila kita tidur dalam keadaan risau kan, kita bangun pun dalam keadaan risau kan. Maksudnya kalau kita tidur malam ni fikir esok ni apalah nak kerja jadi kan, assignment tu tak apa lagi, assignment tak apa lagi, takut macam contohnya kan kita ada kes, kita tunggu keputusan kes kita esok. Malam ni kita tidur jadi macam mana, jadi macam serba salah. Makanan, ya Allah, surprise, ya Allah, buka makanan. Sorry. You in charge? No, this what? Out by 8 o'clock tonight. The library shuts at 7. Most of the buildings shutting by 7. So it shuts earlier on a Friday. Okay. So is it 7 also this one? No, you can have it till 8, but you've got to be out by 8. Okay. Okay, alright. Okay. Yeah, thank you. Oh. Marah tu. Tak sabar nak balik Jumaat. Cuti seminggu. Oh ya? Oh yalah, alhamdulillah. Ada beli. Alhamdulillah. Tapi memang saya buat sampai pukul 8. Okey, kemudian kita tengok bila jadi saya nak fikir tentang bila kita risau tu, kita guna risau tu emosi ke fikiran? Soalan saya, emosi ke fikiran? Sekejap. Dua-dua lah. Dua-dua. Tapi kan, dua-dua lah kan. Maksudnya emosi pun kita risau jadi gelisah, kita risau sebab kita fikir. Tapi bayangkan 300 tahun hidup, takkan emosi dengan fikiran tu stay kat situ? Betul tak? Kalau kita risau, selalunya kalau kita risau, kita tidur malam, esok kita risau lagi, standard lah tidur 6 jam, masih lagi ada risau tu kan, bangun-bangun. Tapi dia orang ni bangun-bangun pun duk risau lagi. 309 tahun. Saya rasa macam kita bincang tu, subconscious tu, siapa ada jawapan itu? Sungguh. Berapa lamakah subconscious kita boleh bertahan sampai kita mati? Kalau lah seandainya orang tu tak mati-mati, berapa lama dia boleh bertahan kan? Itu antara soalan yang kita bincang. Sebab ayat 20 menunjukkan bahawa walaupun mereka dah tidur 309 tahun lebih, mereka bangun dan mereka masih lagi ada perasaan gelisah yang sama, ada fikiran risau yang sama. 309 tahun lebih. 309 tahun lah, lebih apa 309 tahun. Okey. Ambil kursi, tukar-tukar. Kita honor orang yang uruskan makanan. Itu antara ayat 20 menunjukkan bahawa subconscious ataupun emosi mereka masih lagi segar seperti mana 309 tahun dahulu. Subconscious dan juga emosi mereka masih lagi segar seperti mana 309 tahun dahulu. Ya, dialog. Sebab apa? Sebab mereka cakap apa tahu? Mereka cakap, kalau kamu kantoi, kalau kamu tak melakukan apa yang kami suruh, apa yang aku suruh, sebagai contoh kamu tak beramah mesra, kamu tak berjaga-jaga, kalau kantoi kamu akan dapat ini. So consequences yang ada dalam kepala itu adalah kerisauan yang seolah-olah semalam saja mereka tidur. Itu antara bukti bahawa mereka, antara salah satu keajaibannya, mereka memang masa tu tak terikat lah. Dia macam squeeze masa tu.
baru ni saya ada tengok pasal apa space time, pasal semua seronok duk tengok video-video pasal space time kan. Dia kata antara apa yang berlaku bagi saya, apa yang berlaku dekat Ashabul Kahfi ni, antara teorinya adalah kan space time kan dia 4D kan, maksudnya kita kena 4D kan. Dimension space ni tak terikat, antaranya mereka duduk 3D saja, mereka tak duduk dekat space tu. Dimensi ruang tak ada kat dia orang. Maksudnya ruang tu terpisah daripada masa. Kan kita tak boleh pisah dengan space. Tapi bila ruang terpisah dengan masa, so ruang duduk dia, masa tu je yang tu antara contohnya lah yang dibincangkan. Tapi benda tu memang miracle lah, satu keajaiban kan. So, dan Allah dedahkan lagi keajaiban adalah bila mereka punya rasa gelisah tu segar. Macam mana mereka, macam seolah-olah mereka tidur semalam sahaja. Tu contohnya lah. So kita akan masuk kepada ayat ke-20. Innahum in yazharu alaikum. Innahum, antara menyebabkan ayat ni, antara sebab ia penting adalah kerana ia bermula dengan perkataan inna. Perkataan inna maksudnya apa? Sesungguhnya. Perkataan inna ni Allah boleh je tak letak perkataan inna. Contohnya Allah kata hum in yazharu, tapi bila letak perkataan inna, dia macam penting tau. Dan ayat ni lebih penting sebab ayat ni menerangkan kenapa mereka perlu berjaga-jaga. Innahum ni maksudnya sesungguhnya lah, sesungguhnya kan. Innahum an yazharu. Yazharu ni maksudnya apa? Yazharu ni maksudnya obvious, jelas, zahir. Jangan tengok pada yang zahir, tengok pada yang batin. Zahir tu kata bahasa Melayu yang dipinjam daripada bahasa Arab lah. Tapi maksud yang kedua daripada perkataan yazharu adalah maksudnya mengawal, overpower. Tu antara maksud perkataan yazharu. So bila mereka tahu tentang kamu, bila kamu tu kantoi, yazharu ni maksudnya kantoi lah kan, obvious, jelas, terdedah antara maksudnya juga. Dan bila kamu ni dikawal secara kuat oleh mereka, kamu akan dapat ini. Kita bincang. Alaikum yarjumukum. Yarjumukum maksudnya rejam. Apa maksud rejam? Stoning kan, baling batu. Tapi maksud rejam yang secara bahasanya maksudnya sumpahan. Orang menyumpah-nyumpah kamu. So rejam tu adalah satu maksud, yang satu perkataan yang ada dua maksud. Selepas datang Islam guna perkataan rejam merujuk kepada baling batu kan. Sebelum kedatangan Islam, rejam bermaksud sumpahan, kita menyumpah orang tu. So dalam konteks ni sumpahan, bukannya macam baling batu. Kamu akan mereka akan menyumpah-nyumpah kamu macam tu. Ayyu'idukum fi millatihim au yu'idukum fi millatihim, ataupun mereka akan mengembalikan kamu fi millah. Millah ni jalan mereka, cara hidup mereka. Tapi nanti kita bincang. Perkataan yu'idukum ni perkataan contohan saya nak balik pada yazharu tadi. Yazharu tu antara maksud yang lain juga jelas. Contoh, kenapa kita panggil waktu zuhur? Sebab waktu tu matahari paling jelas, paling terang. Tu antara sebab kenapa kita panggil waktu zuhur lah, waktu zuhur. Okey, kita pergi kepada yu'idukum. Kita panggil apa? Aid. Perkataan asal yu'idukum ni daripada aid lah. Ada, pulang. Apa maksud pulang? Balik. Kenapa kita panggil Aidul Fitri? Kita saya. Kenapa kita panggil Aidul Fitri, Aidul Adha? Kembali pada fitrah. Betul ke? Itu satu. Ada lagi maksud lain. Kita panggil Yaumul Aid. Hari raya kan? Apa maksud dia? Aid ni maksud dia bukan hanya sekadar kembali ataupun ulang. Maksud Aid adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang kali. Terus sebab kenapa kita panggil Aidul Fitri ataupun Yaumul Aid? Kerana kita melakukannya setiap tahun. So yu'idukum merujuk kepada mereka akan memaksa kamu berulang kali untuk memastikan kamu pulang kepada cara hidup mereka. So it's not just paksa saja, tapi mereka akan berusaha berulang-ulang kali. Yu'idukum merujuk kepada puak tersebut. Bila Allah kata yarjumukum, maksudnya mereka akan. Kenapa Allah gunakan kata plural dekat perkataan ni? Kenapa mereka? Kenapa kamu akan? Allah boleh je guna perkataan yang lain ataupun guna dalam konteks yang lain. Kamu akan, contoh, akan disumpah oleh mereka. Maksudnya guna apa dia panggil kata negatif tu kan, bukan positif punya sentence, negatif punya sentence. Tapi Allah mention mereka akan menyumpah kamu. Sebab Allah nak menunjukkan, Allah nak cerita bahawa masalahnya adalah mereka. Allah nak dedahkan masalah masyarakat. Kalau kamu kata mereka, Allah sebut mereka, maksudnya Allah nak dedahkan masalah mereka. Bahayanya mereka ini. Pertama, mereka akan menyumpah kamu.
Yang kedua, mereka akan mengembalikan kamu ke dalam jalan mereka, milah mereka. Okey, kalau dalam agama, bila orang murtad, apakah cara-cara yang agama berikan? Kaunseling dulu. Agama tak menyumpah-nyumpah. Betul tak? Bila Allah sebut, Allah dahulukan menyumpah-nyumpah, maksudnya masyarakat ni memang jenis yang tak ada common sense. Senang cakap, dia tak ada kemanusiaan dia tak reti nak humanize people. Bila orang buat salah, contoh agama, bila orang murtad, agama tak turun hukum dia murtad. Agama bahkan tak bagi label dia murtad. Dan kita tak dibenarkan untuk panggil orang murtad, engkau tu murtad. Sebab tu saya tak suka kempen-kempen hashtag. Sebab dia tak pun memberikan satu benda yang sangat salah dalam segi agama. Label. Dia sangat salah. Sebab agama dia sangat payah nak pergi pada conclusion. Nak kata kafir, dia tu kafir pun. Agama dia ni kafir. Nak kafir macam mana? Kafir ni ada dua maksud. Pertama, kafir tu maksudnya dia deny kepada truth. Itu maksud kafir. So non-Muslim bukan kafir. Betul tak? Sebab tu antara benda yang dibincangkan, sangat-sangat lama pembincangan ni, Al-Qaradawi bincang, daripada Al-Ghazali dulu dia bincang. Mereka membincangkan bahawa non-Muslim, which is yang kita hidup dengan mereka zaman hari ini sekarang, barangkali mereka bukan kafir, mereka cuma non-Muslim. Dan mereka bukan kayu api neraka yang kita nak kata tu. Bererti, maksudnya walaupun mereka bukan Islam, ada kemungkinan tak untuk mereka tidak masuk neraka? Soalan saya. Ada, insyaAllah. Ada. Macam mana boleh ada? Sebab they are not well versed with Quran. So dia, kan Allah kata, kami tidak akan hukum kan, sekiranya kamu tidak diutuskan. Macam mana kita nak tahu yang mereka diutuskan? Kalau tak sampai kepada kamu perutusan tentang agama, sampai tak kepada mereka? Soalan saya. Okey, mungkin sampai. Mereka tahu tentang kejujuran Nabi Muhammad. Tapi soalan yang seterusnya, mesej yang macam mana sampai kepada mereka? Adakah mesej yang betul? Ya, kira. Adakah mesej yang sampai itu betul? Mungkin kebanyakan orang mesej yang sampai, mesej agama yang sampai kepada mereka daripada TV saja. Ayat Quran pun surah An-Nisa, ayat yang tentang bunuh orang yang disbelief tu. Betul tak? Ayat yang bunuhlah mereka, ayat 89, 90 tu. Jadi first impression kepada agama dah rosak. So mereka dikategorikan sebagai orang yang tidak menerima mesej agama yang sebenar. So kita boleh letak mereka, kata Al-Ghazali, di satu kawasan, di satu kelompok dipanggil yang masih belum mendapat mesej kebenaran. Itu antara kemungkinan. Dan memang kalau saya tengok kan, saya jumpa ramai orang baik-baik kan, tegur kita, tolong kita. Contohnya kalau dulu saya duduk dengan jiran Chinese, kadang-kadang baik orang dia, tapi kan kita tak kata dia masuk neraka, macam tak boleh brain tau, macam masuk neraka dia ni kan. Kita tu dengan buang sampah rata-rata masuk syurga gitu. Macam tak ada, tak boleh brain. Bagi saya macam benda tu logik tak boleh terima. So kita boleh anggap kita ada satu exclusivity, which is kita ada istimewa kita ada agama Islam, kita akan masuk syurga, alhamdulillah. Tapi untuk kita mengatakan bahawa orang tak masuk syurga hanya kerana dia tidak Islam, jangan sampai macam tu. Sabar ajak. Sebab perkataan kafir adalah linguistically maksudnya deny the truth. Maksudnya truth sampai dia deny. Sebab tu Allah guna perkataan kafir merujuk kepada kafir Quraisy. Sebab mereka tu Nabi buat macam-macam kat dia orang, tapi dia orang deny, dan dia orang memang terima, dan dia orang sendiri pun terima benda tu. Cuma tak boleh nak lawan arrogant dalam diri. So then again, nampak tak beza kat situ? Tu antara perbincangan lah. Benda tu ni macam rare sikit lah dekat Malaysia. Kita macam biar betul kan, nanti orang takut kan. Tapi saya bagi bukti, Al-Ghazali cakap macam tu, Al-Qaradawi cakap macam tu, An-Nadwi cakap macam tu. Tambah-tambah kalau kita pergi India, ya Allah, India tu orang-orang dia susah semua. Kesian kita tengok, kadang-kadang kan hidup susah apa semua apa, tapi baik, tolong orang apa semua. Takkan mereka masuk neraka kan? Fikir buat. Ataupun kita je yang tak layak, kita tak layak untuk mengatakan untuk mereka masuk neraka, tapi kita punya install tu geng-geng ni semua kayu api neraka. Ui, tak sungguh, saya tak tahu kenapa, tapi education kita telah install satu benda yang macam tu, which is kita dah jadi macam terlalu cepat nak menghukum lah. Secara tak langsung, bukan secara langsung, saya sengaja kita pun tak buat, tak mau takut kan. Tapi macam mana idea tu ditanam dalam kepala kita. Jadi kita kena ubah betul-betul lah benda tu. So bila kita faham benda ni, nampak apa efek dia. Kita jadi tak cepat menghukum,
Kita jadi bila kita jumpa even non-Muslim, kita faham dia tu manusia dan kita jadi tak rasa superior daripada dia. Kita respect dia, kita buat baik dengan dia. Kan Allah cakap macam mana yang mereka kena buat lah, beramah mesra dengan dia. So hubungan sesama manusia tu settle. Hablum minan nas. Allah tak kata hablum minal muslimin. Allah tak kata hablum minal mu'minin. Hablum minan nas. Manusia tidak mengira agama apa. Kamu kena ada ikatan yang kuat. Tu antara Hamzah Yusuf dia katakan, religion, agama ni memang dia punya function dia satu je, humanize, akan memanusiakan dan menanam kemanusiaan ke dalam diri kita. So sebab tu hukum-hukum ni sebenarnya banyak tentang kemanusiaan je, cuma sama ada kita sedar atau tidak je kan. Yazharu alaikum yarjumukum. Tapi masalah mereka ni jenis tiba-tiba kalaulah kanta yang kamu ni tidur, kamu ni siapa, kamu akan kena dulu, barulah mereka berusaha untuk pulang ke jalan apa, cara fikir mereka. Millah ni maksudnya bukan ad-din. Apa beza ad-din dengan millah? Kenapa kita kata millah tak Ibrahim, kita tak kata dinu Ibrahim? Okey, so apakah itu Hanif, kepercayaan agama Hanif? Kalau kita tengok sirah sikit. Pertama, agama Hanif ni dia bukan ada syariat. Dia cuma percaya tentang buat baik, ada beberapa value yang mereka pegang. So millah ni dia bukan tentang pensyariatan. Dia bukan ada syariat ni, ada hukum, ada rukun. Dia bukan macam tu. Millah ni lebih kepada inspired, lebih kepada kami, inspirasi kami ataupun kami terikut. Dia figure centered. Dia sangat terikat kepada seorang tokoh dan kita ambil value-value daripada dia, kami hidup cara tu. Sebab tu orang di zaman Mekah dulu yang ikut agama ni orang yang baik-baik, orang yang cakap jujur, sebab mereka faham value-value Nabi Ibrahim. Tapi millah berbeza dengan din. Ad-din adalah cara hidup. Ada hukum, ada hadis-hadis, ada saying, ada hukum, ada cara nak buat something, ada prinsip, ada value. So itu ad-din. Agama kan dia lengkap, dia ada rukun-rukun dia, macam tu. Nabi Ibrahim tak ada hukum kan? Okey. Dia tidak, pertama Nabi Ibrahim dia tidak ada tidak ada musyaf. Tidak ada mushaf. Maksudnya dia bukan, kita tak nak kata tak ada hukum, tapi dia bukan macam ad-din yang selepas Nabi Muhammad. Sebab ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim pun Nabi cerita pasal Nabi Ibrahim saja, dan dia sangat kaitan dengan Nabi lah. Nabi Ibrahim, satu lagi Nabi Ibrahim, dia bukan duduk satu tempat tau. Dia banyak berhijrah. Dia banyak dia punya konsep dakwah dia, konsep hijrah. Kan dia duduk di Palestin, kemudian dia pergi Mekah apa semua kan. So millah ni lebih kepada inspired. Dia bukan tentang cara hidup lah. Okey, ada soalan? Okey. Makanan edah kan? Kenapa? Penting. Tengok semua senyap kan? Ha? Alhamdulillah. Sedap ah? Alhamdulillah. Dia beritahu awal sikit 7 suku hari ni. Siapa lah? Sambil makan lah. Sambil makan lah. Mau dah tu lumpas tak? Mau dah? Cik. Acik. Okay. Acik. RM5. Okey, kemudian perkataan alaikum. Perkataan alaikum di sini, bila Allah guna perkataan yazharu, zohara, selalunya kita attach dengan perkataan dengan kata seni min. Contohnya zaharu minkum, kan? Tapi dekat sini Allah guna perkataan yazharu alaikum. Yazharu alaikum ni maksudnya dia bukan tentang mereka tu didedahkan ataupun mereka terdedah macam tu saja. Yazharu alaikum, seandainya sekiranya mereka mengetahui, maksudnya sebab tu saya kata overpower tadi tu, mereka menguasai kamu, alaikum, ke atas kamu. So antara sebabnya lah kenapa dia tak guna min, dia guna alaikum, sebab mereka akan menguasai kamu, dan mereka selepas mereka menguasai kamu, mereka akan yarjumukum, curse kamu, dan mereka akan usaha untuk balik ke jalan hidup mereka, millatihim. Dia ni kan lari daripada raja tu kan. Raja tu macam mengaku Tuhan kan. Yap. Jadi dia tiba-tiba dia naik, dia mengaku Tuhan kan benda. Okey, dia banyak cerita lah. Itu semua benda tu tak adalah Quran. Benda tu memang Bible, Old Testament. Nak kat saya. Sabar Patut letak depan dulu. Kan? Okey. Apa so kalau ikut cerita Bible, dia memang ada
dia memang macam dia ada macam disorder sikit lah, macam dia sendiri mengaku yang dia tu Tuhan. Mula-mula tu dia bukan terus mengaku, mula-mula tu dia suruh dia bertanya tentang Tuhan. Dia kata kenapa orang sembah benda yang tak nampak, benda patung. Dia sendiri ada logik dia, disease tu. Lepas tu tiba-tiba perlahan-lahan dia kata sembahlah aku, dia kata dia perlahan-lahan ke situ. So kalau ikut Bible, mereka ni bukan orang-orang lain, mereka ni orang-orang dalam istana je. So maksudnya mereka orang sekolah yang rapat dengan raja. Raja tu sebelum tu dia orang agama Islam lah. Tak, memang sebelum tu Tak ada agama. sebelum tu diperdebatkan agama apa, tapi yang penting sebelum tu dia taklah sampai menyuruh untuk ni dia, untuk apa sembah dia. Sabar ya. Tak nak. Sampai kat depan je. Dah. Ada ayam tu. Oh, ada yang Ada yang tak ada ayam, cantik tu Khadijah. Makan Itu dulu. tu ada limau. Ya syoknya dia. Ya Allah. Dia siap pun lima lagi kat sini kan. Memang best. Kan? Tak apa sikit kita ni. Sedap kan? Dia selain daripada kuliah, dia main kuliah makan. Okey. Kita tahu agama apa, tapi Tak tahu lah, tak tahu. dia sekelompok kecil yang percaya. Ada yang percaya, dan mereka kelompok okey. Ada yang kata sebelum tu memang which is Kristian ataupun kepercayaan yang okey, tapi tak tahu apa dia lah. Nanti yang tu kena check balik, sebab Jesus tu pun diperdebatkan zaman dia tu zaman bila kan, sebab Allah tak bagi tahu latar zaman tu zaman bila. Sama ada selepas Nabi Isa atau before zaman Nabi Isa. Kalau ikut Bible sebelum zaman Nabi Isa, sebab mereka bangun kan cerita mereka nampak salib merata-rata. Mereka bangun seolah-olah macam agama dah sampai. So kira macam dah selepas zaman Nabi Sebelum Nabi Isa lah. Kalau maksudnya mereka tidur sebelum Nabi Isa, zaman Nabi Isa, mereka bangun tu zaman Nabi Isa. Macam tu. Terlalu rumit lah benda-benda macam ni. Awak boleh tengok Google, kalau Bible dia akan cerita benda-benda macam ni. Okey, ambil Khadijah, ambil. No. Nampak? Okey, sambung boleh dah, kita sambung. Sedap lah. Okey, saya makan. Okey, tengok kalau makanan tu yang seronok dia hinggap. Bagi. Okey, kita sambung lagi ya. Kemudian walan tuflihu idzan abada. Dan mereka, kamu tidak akan sesekali berjaya selama-lamanya. Tuflihu ni berjaya ni. Okey, kita kata ya hayya 'alal falah kan, azan. Apa maksud falah ni sebenarnya? Marilah menuju kejayaan. Okey, maksud lain daripada falah. Kemenangan. Okey, samalah tu maksud lain daripada falah. Petani. Falah juga kita panggil petani. Sebab apa? Sebab apa petani dipanggil sebagai falah? Tak tahu kan? Okey, sebab dia macam ni. Sebab mak saya dengan ayah saya petani. Sebab petani ni, kita kenal dengan kerja-kerja pertanian ni, kerja-kerja dia kerja-kerja yang payah. Contoh kan, kalau siapa ada pengalaman bendang, buat sawah bendang. Sawah padi. Sebenarnya sawah padi antara kerja-kerja pertanian yang sangat payah. Sebab penat sangat. Dah lah musim, kali nak jual pun banyak tu je dapat, tapi nak jaga dia balik, cuba kalau ada masa cari satu novel ditulis oleh Syahnun Ahmad. Kenapa? Korang tahu ke? Ini best. Siapa yang pernah baca kat sini? Kenapa korang baca? Esok exam? Oh, boleh. Okey, ranjau sepanjang jalan. Okey, alhamdulillah. Teruk ni. Novel. Novel IB. Okey, siapa penulis dia tadi saya cakap? Okey, dia duduk kat mana? Kedah tu kat mana? Specifically. Saya duduk kat Sik lah. Dia nak cakap macam tu je. Kami share satu daerah. Kalau Abang Jordan, falah tu petani yang kaya. Petani. Siapa yang ada bendang banyak-banyak olive oil, dia orang falah. Dia panggil falah kan. So kalau baca ranjau sepanjang jalan kan, kita tengok kan dia punya ujian apa nama Lahumma tu kan, Lahumma dengan Jiha tu kan. Dah lama dah baca, aku ingat lagi otak tu. Orang tak sedih baca cerita tu. Sedih tau. Rasa macam nak menangis tau. So itulah kerja-kerja seorang petani. So disebabkan mereka perlukan usaha yang gigih,
kena rajin. Jadi kita panggil mereka sebagai falah. So apa yang kita dapat daripada perkataan falah, bila Allah kata hayya 'alal falah, maksudnya untuk menuju kejayaan kamu kena melalui ujian, kesusahan. Itu adalah daripada satu perkataan tu kita nampak dia ada komponen-komponen dia. Dan apa yang Allah masukkan dekat sini, walan tuflihu idzan abada. Maksudnya apa yang dimasukkan dekat sini adalah kalaulah kamu kantoi dan kamu disumpah dan kemudian kamu akan dipaksa untuk kembali kepada jalan cara fikir mereka, kamu tak akan berjaya sampai selama-lamanya. Maksudnya dekat sini kita tengok tentang kekuatan ataupun betapa powernya satu-satu pilihan yang kita buat. Ayat 20 membuatkan saya terfikir tentang causality. Pernah dengar tentang causality tak? Causality ni adalah cause and effect. So cause and effect kita panggil causality. So antara perkara yang kita kena bincang kalau kita bincang tentang rukun iman kan, ada bincang tentang percaya kepada qadar dan qada kan. Qadar dan qada apa maksud dia tu? Apa yang Allah tentukan, apa yang Allah qada. Qada kan apa? Qada dan qadar ni apa maksud dia? Qada dan qadar ditentukan. Kalau kita faham dulu kan maksudnya takdir tu qadar tu. Qada tu apa qada? Ketentuan juga. Betul tak? Yang boleh kita ubah dan yang boleh kita ubah. Okey. Maksudnya apa yang Allah sudah tentukan yang mana kita tak tahu, dan apa yang Allah tentukan yang kita sedang mengalaminya. Yang kita qadar tu maksudnya ketentuan yang kita sedang mengalaminya. Dia antara qadar tu juga, dalam qadar tu kita panggil causality. So bila kita sembang tentang causality, kita tak boleh nak lari daripada causality. Contoh, hanya dengan makan saja kita kenyang. Kita tak boleh nak kata aku kenyang tanpa makan. So itu causality yang Allah cipta. Dan ini adalah mesej kepada anti-vaxxers. Anti-vaksin punya ni. Contoh kan, orang hari ni tolak doktor, tak nak jumpa doktor, tak nak minum ubat apa semua sebab macam-macam benda kan. So mereka menidakkan ataupun menafikan ni lah causality ni, cause and effect. Contoh, hanya dengan ni saja kita kena ikut cause and effect tu, causality tu. So antara benda yang penting dalam causality adalah pilihan. Kalau kita gagal, kalau kita tersilap sekali buat pilihan, cause dia, effect dia lain. Satu sekali kita pilih cause, effect dia lain. Simple lah. Betul. Okey, itu antara ayat 20 punya ni lah punya perbahasan. Okey. Okey. Okey, kita pergi kepada ayat 20. 21. Banyak kalinya 20. Ayat 21. Sorry. Makan dulu sikit. Sedih. Okey. Di antara sebab sebelum kita masuk ayat 21, di antara sebab kenapa Allah dahulukan yarjumukum kemudian yu'idukum fi millatihim, kerana kata Al-Alusi, dia kata kerana mereka lebih rela mati daripada kena ikut jalan mereka. Faham tak? Mereka lebih rela mati daripada pulang ke zaman kegelapan dahulu, ke zaman syirik dahulu. Sebab tu Allah kata yarjumukum, mereka akan disumpah ataupun direjam. Ini maksudnya kita ambil maksud rejam lah. Mereka lebih rela mati daripada bunyi apa dulu? Mereka lebih rela mati daripada pulang ke zaman syirik dahulu. Itu antara sebabnya lah yang dibincangkan. Okey. Ada lagi satu, jangan. Sorry. Apa sangat tu? Ada benda-benda yang saya nak share lah. Saya tak teringat nak share sebelum ni. Kalau kan ada kita bincang perkataan labisu kan? Perkataan apa kita bincang? Ayat berapa tu? Ada kita bincang sebelum ni tentang mana ayat ni? Labistum tu, perkataan labistum tu. Ayat 19. Qalu labisna. Labistum qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Okey, sebelum tu ada perkataan, kat situ ada banyak perkataan labistum kan? Labistum dah 3 kali labistum. Sebelum tu ada perkataan labistum lagi tak? Sebelum tu, saya nak tanya sebelum tu.
Tak ada kan? Ada ayat 12. Ayat. Okey. Kalau kita kira ni satu benda yang baru ni. Okey. Kalau kita kira perkataan start daripada perkataan labisu dekat ayat 12. Kita start pada perkataan labisu, kita kira bilangan perkataan selepas perkataan labisu ayat 12 sampailah ayat 19 perkataan last labisna ataupun labistum last kali tu. Faham tak? Perkataan labisu pada ayat 12, kita kira sejumlah perkataan start pada situ sampailah perkataan last iaitu labistum. Awal labisu sampai labistum, jumlah perkataan 309 tahun. 309 tahun. 300 words. 309 kali. Words, count. Bilangan. Daripada ayat labisu tadi, ayat 12 sampailah perkataan labistum yang paling last tu. Yang last kat 19 tu. Daripada situ sampai yang ni kita kira semuanya 309 words. Perkataan. Tidurkan ataupun kata tidurkan. Berapa lama kamu tidur? Labisu tu tidur. Perkataan Allah tak guna perkataan naum kan? Sebab apa kita bincang dulu? Sebab bukan mereka yang tidur kan? Mereka ditidurkan kan? So tu antara benda yang menarik. Dan perkataan yang ke-100 ni menarik. Ada sudut. Tak apa. Dia tak tambah habis. Kau pula. Okey, dapat semua makanan? Baru senyap dapat semua. Kita macam apa nama dia? Dekat kedai Thai. Duduk awal. Banyak angin. Bangkok. Anu tuku. Dia tak sampai sini. Siapa nak? Apa ingat lagi orang Pak? Tak apa. Ni pun tak makan lagi ni. Saja nak tunjuk bagi kat depa. Tu dia dibubuh lagi. Satu je lah. Okey. Ni yang saya cerita tadi tentang dia panggil apa? Dia panggil mathematical miracle dalam Quran kan. Mathematical ke numerical? Something like that lah kan. Mathematical lah. Apa saya nak korang tahu kan benda-benda basic pasal matematika dalam Quran ni, perkataan hari, contohnya al-yaum berapa? 365 hari. Tahu kan? Sedih itu. Perkataan hari dalam Quran ada berapa kali? Berapa kali? 365 kali. Oi. 3 hari kan? 365 hari tu sama dengan 1 tahun kan? Perkataan bulan apa bulan? 12. Okey, perkataan contoh perkataan dunia, ad-dunia. Ada 115 kali. Lawan perkataan dunia apa dia? Akhirat. Ada 115 kali ke? Oh, tulis lah. Perkataan malaikat ada 88 kali, perkataan syaitan ada 88 kali. Okey, perkataan hidup al-hayah 88 kali. Malaikat dengan syaitan. Perkataan al-hayah hidup 145 kali, perkataan al-maut mati 145 kali. Ni semua numerical. Bolehlah study kalau nak study. Perkataan as-solihat kebaikan,
ada 167 kali. Lawan dia sayiat sama 167 kali. 167. Iman. Salin. Salin. Nak kira malah. Nak tengok betul ke ni? Bila tak nak saya. Iman, perkataan iman ada 17 kali, perkataan kufur ada 17 kali sama. Okey. Perkataan syurga 77 kali, perkataan neraka pun 77 kali. Ini antara mathematical miracle lah dalam Quran. Wow. Dia sebenarnya benda ni korang tak payah kira. Korang dia ada dia punya kamus dia ada dia punya Quran kan dia ada khas dia okey perkataan ni berapa kali dia dah kira tak siap dah. Paling senang korang Google je. Berapakah perkataan ini dalam Quran? Dia dah ada kira dah. Dia panggil apa tau? Saya tak ingat dia punya sistem dia tu. Index kerja dia kira. Tak, bila dia orang dah soft copy, dia orang dah masukkan benda tu key in, so automatic lah dia kira. Betul kan? Dia macam korang key in data apa semua kan? Sebab tu benda ni semua research lah, modern punya lah. Sebab dulu kan mana ada sistem key in data. So bila dah key in kita nampak lagi baru kan benda-benda macam ni kan. Okey, kemudian kita pergi kepada ayat seterusnya, ayat 21. Wa kadzalika a'sarna alaihim. Perkataan kadzalika merujuk kepada apakah bukti, apakah mesej pada perkataan kadzalika? Kalau start ayat dengan kadzalika, Allah nak tunjuk satu bukti dia kan. Pandai nan cemelau. Wa kadzalika a'sarna alaihim. A'sarna alaihim, apa maksud a'sarna? Kami tunjukkan, kami paparkan. A'sarna adalah konsekuen daripada perkataan ba'asna. Maksudnya selepas kami bangunkan, kami paparkan. So sebab tu dia nampak macam sama. A'sarna dengan ba'asna, sebutan dia tu semirip. Perkataan dia tu, sebutan dia tu mirip. Okey. Kemudian alaihim, ke atas kamu. Okey, kat sini Allah bercakap mewakili mereka, bukan lagi dialog mereka. Dialog tentang Ashabul Kahfi ataupun dialog daripada Ashabul Kahfi habis dekat ayat 20 sahaja. So maksudnya mereka bercakap sesama mereka habis dekat ayat 20. So sekarang ni kita dah pergi kepada apa yang Allah nak cakap. So perlahan-lahan Allah sedang menghabiskan cerita tersebut. Kan bila nak habiskan cerita kan, cara dia adalah kita perlahan-lahan habiskan watak tu cakap apa, kemudian kita pergi kepada dia punya conclusion. Conclusion dia dua ayat ni lah, ayat 20 dengan ayat 21 dengan ayat 22. Ayat 21 Allah kata, begitulah kami dedahkan hal mereka liya'lamu, kepada kamu, kepada orang ramai, liya'lamu anna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Kenapa Allah kata macam tu? Kenapa pertama perkataan hakun dia boleh datang dalam alif lam dengan tak ada alif lam, boleh datang dalam nakirah ataupun makrifah, boleh datang dalam alif non ataupun unknown. Tapi perkataan hak kali ni datang dalam unknown, maksudnya tak ada alif lam. Kenapa? Sebab kali ni janji yang Allah maksudkan bukan hanya tentang janji yang Allah janji kat mereka sahaja, tetapi janji Allah maksudkan juga adalah janji yang general. Janji-janji yang lain daripada ni pun Allah akan tunaikan. Itu maksudnya lah antara sebabnya. Wa'dallahi haq. Kemudian wa anna as-sa'ah, sesungguhnya as-sa'ah maksud apa? Kiamat. Okey, dalam perkataan kiamat ada banyak tau dalam bahasa Arab, betul tak? Kiamah pun. Apa maksud kiamah? Kan, kiam maksud apa? Kiam maksudnya berdiri. So kiamah adalah kebangkitan. Maksudnya hari tu kita akan bangkit. Okey, lagi perkataan lain daripada ni. Perkataan hari kiamat. Al-waqi'ah maksud apa? Al-waqi'ah akhirat kan? Yalah hari kiamat, tapi apa maksud perkataan al-waqi'ah? Apa maksud al-waqi'ah? Lagi al-zalzalah maksud apa? Al-zalzalah hari-hari di mana ada kegoncangan. Okey, as-sa'ah, kita dalam orang Arab dia guna as-sa'ah ni, dia guna macam ni tau, kam sa'ah.
Orang tak tanya contohnya kan, apa perkataan lain menunjuk kepada masa. Antaranya perkataan al-as wal asri. Orang tak kata kam asr. Arab tak guna perkataan masa tu merujuk kepada as. Arab tak guna macam tu. Arab guna kam sa'ah. Berapa pukul berapa. Okey, kenapa Arab guna perkataan as-sa'ah untuk tanya pukul berapa? Sebab dia merujuk kepada sekarang. So yaumus sa'ah, dia punya maksud dia ada tentang present of thing, tentang benda tu berlaku sekarang. So bila yaumus sa'ah, orang lebih takut tau dengan perkataan ni. Seolah-olah macam hari kiamat tu nak berlaku lagi dekat-dekat. Tu antara sebabnya lah, keadaan yang sekarang. As-sa'ah merujuk kepada keadaan yang sekarang. Hari yang dekat. Dia sekarang. Maksudnya kita tanya tentang berapa, jam berapa, maksudnya kita merujuk kepada sekarang jam berapa, macam tu. Okey. Daripada root perkataan ni, perkataan as-sa'ah sebelum orang guna untuk masa ni, orang Arab dulu-dulu dia guna untuk merujuk kepada seekor kambing yang duduk tidak dalam kelompoknya, menyebabkan dia terdedah untuk dimakan oleh serigala. Hadis tu kan. So perkataan sa'ah merujuk kepada seekor kambing yang tak duduk dalam kumpulan, dia akan dimakan oleh serigala. So maksudnya bahaya. So itu mesej dia. So yaumus sa'ah juga adalah hari yang sangat berbahaya. Kamu tidak ada cara yang lain untuk selamat. Kamu tidak akan duduk dalam berkumpulan dan kamu kata okey kami selamat. Tak. Hari itu adalah hari yang kamu akan berhadapan dengan seorang diri. Itu antara maksudnya lah. Dan as-sa'ah juga merujuk kepada benda yang berlaku dengan cepat sekali. So ada 3 maksud as-sa'ah. Pertama, benda tu berlaku bila? Sekarang. Yang kedua, benda tu seorang diri. Maksudnya kamu keseorangan. Yang ketiga, berlaku dengan cepat sekali. So yaumus sa'ah ada 3 mesej masuk. Hari kiamat pertama dia akan berlaku dalam waktu yang terdekat. Yang kedua, dia berlaku dengan sangat cepat. Dan yang ketiga, kamu kena menempuhinya. Kamu tidak ada kumpulan, kamu tidak ada geng untuk kamu menempuhinya. Kamu kena berseorangan untuk menempuhinya. So perkataan yaumus sa'ah tu kan. So sebab tu bila Allah guna perkataan yang merujuk kepada hari kiamat, kita kena tengok perkataan apa yang Allah guna. Sebab setiap perkataan tu dia akan datang, dia dalam tu dia ada embedded, the meaning tu dia embedded tu dia ni sikit. Kan embedded tu maksudnya kita embedded dalam tu kan. Tu maksudnya meaning dia tu ada banyak yang tersirat. Yaumul zalzalah kan, hari tentang Allah cerita tentang kehancuran, kegencangan dunia, macam-macam. Kalau bila Allah cakap yang mufat, hari pembukaan sebab waktu tu kalau kita tengok surah Fat kan dia cerita tentang pembukaan. Dia dedahkan segala amalan, dimasukkan benda yang sama, dibukakan segala benda yang kamu tak nampak selama ini, antaranya lah. Okey. Wa anna as-sa'ah la raiba fi. Okey, apa beza la raib? La raib ni maksud apa? Tidak ada keraguan kan? Keraguan digunakan dalam bahasa Arab banyak perkataan. Raib, syak dengan raib. Apa beza? Beza dia, raib ni kita gunakan untuk memilih 2 benda. Contohnya, kita dilamar oleh 2 orang lelaki. Okey. Contoh. Dengar apa? Okey. Contohnya kan. So, 2 orang lelaki ni nak pilih yang mana? So, seorang doktor, seorang ustaz. Contohlah kan. So, bila kita duduk dalam keadaan nak pilih yang mana, kita kena kata aku duduk dalam raib. Aku duduk dalam raib. Tapi kalau perkataan yang lain, contohnya perkataan syak, maksudnya apa? Saya terbalik. Perkataan raib lawan kepada syak. Syak adalah dua pilihan tadi. Raib adalah benda yang tak ada pilihan. Benda yang kita punya ragu benda tu menyebabkan kita takut dan depres. Itu raib. Kan bila kita ada kekeliruan yang menyebabkan kita depres. Setuju tak? Contohnya macam halal tak? Contohnya nak makan ke nak bagi ceramah? Ya tu syak. Sebab ada 2.
Itu kerja Yang ni tak ada pilihan. Ni saya tahu. Tak tahu nak kahwin dengan siapa. dah Ada orang lah kira. keliru ni. Dah ni. Keliru ni kenapa aku tak ada orang lagi. Sampai depress. So maksudnya dah yang tu syak. Yang Rob ni dia saya silap tadi. Syak adalah keliru di antara dua pilihan. Rob adalah keliru yang menyebabkan kita takut, kita depres. Ada memang kekeliruan maksudnya lebih dalam lah, lebih dalam. So Rob di sini kamu tidak akan keliru tentangnya. Kamu tidak akan pernah langsung terfikir untuk keliru. Kamu tidak akan pernah ada langsung rasa ragu tentang janji Allah dan tentang hari kiamat. Ada ulama, ada mufassir mengatakan wa'dullah sama dengan as-saah. Janji yang Allah masukkan di sini adalah hari kiamat. Tapi mufassir lain kata tak. Wa'dullah di sini pelbagai maksud. Antara wa'dullah yang Allah masukkan adalah pertama, Allah boleh buat sesuatu yang dia nak buat. Sebagai contoh, bangunkan mereka 309 tahun. Tetapi wa'dullah di sini lebih umum lah, lebih pelbagai. Allah gunakan perkataan wa'dullah ni pada banyak benda lah. Antara yang konsisten Allah gunakan perkataan wa'd dan janji Allah adalah hari kiamat. Ini kiamat. Bila Allah kata nak masuk ke syurga, perkataan wa'dullah ni Allah tak guna banyak sangat. Sebab ada orang yang tak akan masuk ke syurga. Tu antara. Tapi rahmat Allah, Allah guna perkataan wa'dullah. Mereka akan dapat rahmat Allah. Okey. Kemudian kita kata iz yatanaza'una bainahum amrahum. Mereka tidak akan ada keraguan kepadanya, tidak ada sebarang syak kepadanya, dan pendedahan itu berlaku ketika mana yatanaza'una bainahum amrahum. Yatanaza'un ni adalah kata kerja yang sedang berlaku. Ketika mana mereka sedang berbincang ataupun berdebat ataupun berbahas tentang apa? Tentang berapa lamakah Ashabul Kahfi ni tidur. Kan kita dah bincangkan latar kan. Sekolah bincang, sekolah siapa? Sekolah Bible lah. Mereka bincang berapa lama mereka tidur. Kemudian mereka juga bincang tentang berapa orangkah mereka. Okey. Dalam dua yang diperbincangkan, satu Allah bagi tahu, satu lagi Allah tak bagi tahu. Allah bagi tahu berapa lama mereka tidur, yang Allah tak bagi tahu berapa ramaikah mereka. Lagi ayat 22 kita bincang. Faqalu bunu alaihim bunyana. Selepas mereka bangun, kan cerita dia kantoi. Dalam Bible cerita mereka setelah dia pergi beli makanan, dia bawa shilling yang lama. Kan kita dah bincang apa perubahan berlaku. Currency tu, shilling yang lama. Dah berubah dah pun raja dekat shilling tu. So menyebabkan orang pelik. Kau ni dah kenapa ada lagi shilling ni 300 tahun kot. So menyebabkan mana kau dapat shilling ni. Kata dia pun mula terkejut. Akhirnya kantor yang mereka adalah pemuda daripada satu gua tertidur. Rupa-rupanya ketika mereka tidur, cerita tentang sekumpulan pemuda yang telah lari. Kecoh. Dan sudah ada pun satu ramalan yang menyatakan bahawa mereka akan datang kembali. Mereka ditidurkan dan akan dibangunkan. Sudah ada wahyu yang mengatakan hal yang sama, menyebabkan orang tertunggu-tunggu bilakah mereka, siapakah mereka, di manakah mereka. So bila kantor, akhirnya bila dah kantor, tak apalah, terkejutlah sebab akhirnya bukanlah kantor tu pun, mereka bukanlah sampai nak kena tangkap. Sebab yang mereka risau tu zaman dulu. Sekarang ni mereka dah jadi satu public figure. Betul tak? Dah ada page apa semua kan, orang dah tahu dah kewujudan mereka. So mereka dah tidak ada lagi ancaman. So rakyat panggil raja yang pada waktu itu. Raja tu datang, kemudian raja tu tengok sendiri. Ni dalam Bible lah, cuma tak ada dalam Quran. Kemudian apa yang berlaku adalah raja tu tengok tempat mereka tidur apa semua. Dan itu cerita Bible. Cerita yang ada riwayat lain mengatakan bahawa mereka sebelum raja tu sampai, mereka balik bawa makanan. Kemudian dikatakan mereka tertidur selepas mereka makan dan mereka mati. So bila raja tu sampai, mereka sebenarnya sudah mati. So raja tu sampai dengan sekolah-sekolah dia, dan mereka bincang nak buat apa dengan tempat yang mereka mati ni. Tempat ni menjadikan tempat berjarah. So di antara salah satunya mereka kata kita binalah binaan mereka. Faqalu bunu alaihim bunyanan. Kemudian seorang lagi kata rabbuhum a'lamu bihim. Qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida. Kata-kata seorang lagi kata lebih baik kita bangunkan masjid. Untuk dia orang. Tempat ni, dekat tempat ni, maksudnya sebagai tugu peringatan. Peringatan. Okey. Ni antara salah satu pendedahan yang Allah tahu cerita ni. Allah tahu cerita ni. Cuma Allah tak detailkan tentang apa yang berlaku, tetapi Allah detailkan tentang benda yang boleh dikaji, iaitu tentang binaan yang dibinakan. Okey. Dia menjadikan masjid ke? Dijadikan masjid
Tetapi historian berbeza pandangan. Masjid tu wujud masih lagi survive tak zaman sekarang. Sebab tu historian pening kat Turki ke dekat Jordan. Dekat Jordan tu masjid ke apa ni Muhammad? Masjid kan? Tapi masjid kat sini masjid apa? Tempat sembah. Masjid. Okey, masjid yang dimaksudkan di sini adalah tempat sembah. So, ulama bincang masjid di sini tempat masjid Islam ke apa? Tapi ulama kata tak tahu. Tapi sebab tu depa claim masjid tu masjid Islam lah. Tapi yang kat sana tu dia ada dua. Lepas tu atas tu ada bangun macam tinggal tiang je. Tinggal tiang je. Sebelah tu ada masjid baru. So, okey. So, masjid di sini. Tu bincang lah, perdebatan lah. Kita pun tak tahu yang mana betul kan. Saya pun tak tahu yang mana betul. Tapi teringin nak pergi dekat Jordan tu. Kakak gambar selfie situ kan. Kan dia ada dia punya Ashabul Kahfi. Kalau dekat Bible dia siap bagi nama lagi tau. 7 orang ni. Dia berkata ada 7 orang dia bagi nama ni. Yang senior, yang abangnya, dia bagi nama semua detail lah. Betul. Tapi ayat dia kreatif. Itu yang akan datang dari Itu ancaman. Kan saya cerita, dia orang takut. Dia orang baru bangun kan, dia orang kata pergi beli makan. Jangan biar kamu kantoi. Sebab kalau kamu kantoi jadi apa. Sebab dia pun tak keluar lagi. Dialog dia orang lagi. Ayat 20 kan dialog terakhir dia orang. Lepas ayat 20 dah bukan dialog lah. Okey, faham kan? Okey. So sekarang ni ayat 21 dengan 22 adalah kesimpulan. Apa yang berlaku selepas mereka itu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku ayat 21 dengan ayat 22. Allah terus pilih watak lain, karakter lain. Karakter yang lain daripada karakter asal untuk membincangkan tentang mereka. Dan Allah tamatkan ayat 22 ini. Ayat 22 yang kita nak bincang ni adalah tentang perdebatan yang mereka buat sampailah hari inilah kita boleh bincang kan. Hari ni ramai pun bincang benda-benda macam ni kan di antara mereka. Saya quluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Ada yang sebahagian daripada mereka berkata bilangan mereka 3 orang. Yang keempat adalah anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang kata bilangan mereka 5 orang. Yang keenam adalah anjing mereka. Rajman bil ghaib. Maksud rajman ni bas. Rajman ni maksudnya meraba-raba. Meraba-raba. Mereka beraba-raba dalam kegelapan. Very good metaphor. Orang-orang tak ada guidance. Orang-orang yang Allah tak kata mereka ni bukannya tahu. Allah tak kata macam tu. Allah kata mereka ada yang kata 4. Ada yang kata 3, 4 tu anjing. Ada yang kata 5, 6 tu anjing. Mereka ni semua meraba-raba dalam kegelapan. Very good. Maksudnya duk menyembang je. Tak jumpa apa. Duk raba-raba dalam kegelapan. Sembang kok. Sembang kan. Kata. Kalau saya kata kalau sembang ni anjing pun boleh terbang. Okey, kemudian Allah kata wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Soalan yang dibincangkan oleh para ulama. Kenapa dekat bila Allah kata wa yaquluna sab'atun, ada yang mengatakan bahawa 7 dan yang ke-8 itu adalah anjing mereka. Allah tak kata rajman bil ghaib. Kenapa rajman bil ghaib Allah tak sebelum premis tu? Kan ada 3 premis sekarang ni kan. Premis pertama 3, 4 anjing, 5, 6 anjing. Allah kata rajman bil ghaib merujuk kepada 2 premis ni. Tiba-tiba premis seterusnya 7, 8 anjing. Tak ada perkataan rajman bil ghaib. Ulama ada yang menteorikan bahawa ini mungkin jawapannya. Tapi benda tu tak ada terus lah. Benda tu macam tak boleh nak buktikan. Tapi sebab hanya kerana peletakan perkataan tu saja, ada kemungkinan. Dan ini adalah kemungkinan yang paling dekat dengan Bible. Sebab tu mereka panggil Ashabul Kahfi sebagai the 7 sleepers. Because there are 7. Boleh jadi yang tu lah. Boleh jadi yang tu. Tapi tak tahulah tak kata yang tu. Sebab apa kita tak boleh kata yang tu? Sebab Allah dah bagi dah premis yang paling penting. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Hanya Tuhan yang tahu berapakah bilangan mereka. Apa yang kamu tahu hanyalah sedikit sahaja. Okey, ayat ini memberitahu kita bahawa ada benda yang kita akan sampai kepada konklusi yang akhirnya konklusi itu hanyalah sebagai kemungkinan sahaja. Dan at the end of the day kita memang kena bergantung kepada Tuhan juga. Itu benda ayat ni lah. Dan ayat ni kan dia bercakap tentang moden. Dia bukan zaman pra-moden saja, dia bercakap tentang moden. Antara modern thinking adalah kita cepat untuk mengumpulkan mana-mana bukti menyebabkan premis kita adalah yang paling benar sekali.
Tapi Allah nak kata ada kemungkinan dan ada, jangan sampai macam kita terpaksa bergantung kepada empirical data untuk membuktikan premis kita yang paling betul. Sebab benda macam tu, pertama kalau kamu jumpa pun kamu akan jadi arrogant. Sorry to say, kamu akan jadi arrogant. Kamu akan eliminate segala possibilities yang ada. Kamu akan betul hanya percaya kepada yang ni sahaja. So at the end Allah kata, yakinlah, katakanlah hanya Allah sahaja yang tahu. Perkataan kul, bila perkataan kul ni maksudnya katakanlah, iaitu suruhan datang. Ingat ni penting sebab korang akan jumpa perkataan kul, sebab korang kita hanya baca kul untuk solat pendek. Kuliah Allah. Perkataan kul ni boleh datang boleh tak datang sebenarnya. Contohnya kuliah, kata je lah ya, memang dialog pun, memang cakap. Tapi bila Allah kata katakanlah, ada 3 maksud. Pertama, suruhan di sini bererti ia sangat penting, lebih penting daripada dialog. Ia lebih penting daripada dialog, ia penting daripada skrip, ia lebih penting kerana ia menyuruh kepada tindakan. Kul di sini adalah penekanan kepada buat dialog ni, bukan hanya cakap buat dialog ni. Sebab tu kul huwallahu ahad, bukan hanya cakap huwallahu ahad, tapi kena laksanakan. Dia adalah Tuhan yang Esa. Kul ya ayyuhal kafirun, kan ayat tu Nabi memang Allah suruh panggil ya ayyuhal kafirun. Stand kita macam mana? Kul a'udzu birabbin nas, memang Allah suruh baca doa ni. Kul a'udzu birabbin nas. Kul pertama, terus kepada tindakan. Kalau tak buat, kita masih belum melaksanakan ayat ini. Okay. Yang kedua, kul menunjukkan bahawa Allah dekat dengan kita. Sebab yang bagi arahan selalunya yang ada kaitan dan ada hubungan dekat dengan kita. Arahan tak akan tiba daripada orang yang kita tak kenal. Setuju tak? Kau siapa nak bagi arahan kat aku? Betul tak? Asyik marah kan? So arahan datang daripada orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita. Dan dalam konteks ini, arahan datang daripada Allah yang sayangkan kita. Okey, setuju kan? Okey, tu 3 dah tu rasanya, kan? Pertama tadi yang saya cakap tentang lebih penting tu. Okey, pertama dia lebih penting. Dia menekankan kepentingan dia tu tinggi sikit. Level of how important it is tinggi sikit. Kemudian pergi kepada tindakan, kemudian hubungan. Okey, sorry, saya termasuk 1 dengan 2 tadi kan. So 3 benda tu penting, kena amalkan, kena bertindak terus. So bila Allah kata kul dekat sini, katakanlah, maksudnya kita memang kena betul-betul stand. Rabbi a'lam, Tuhan aku lebih tahu. Okay, sajalah nak wrap up sajalah kan. Rabbi maksud apa? Rob. Tapi cakap dekat kita lah. Cakap dekat kita. Allah kata katakanlah. Allah bagi, Allah menurut Allah kata, macam saya kata kat Ipah kata ni. Lepas tu terus Allah bagi skrip, kata ini. So kul, apa yang Allah suruh. Rabbi adalah apa yang kita kena cakap. Rabbi a'lam. Okey, apa maksud Rob? Ada berapa kita bincang? 5 ke? 5 kan? Sudahlah. Tak ingat lah. Tak ingat macam mana macam mana nak khusyuk, tak ingat makna Rabbil Alamin ni. Okey, pertama Tuhan, yang kedua take care, penjaga. Yang ketiga pendidik kan, murabbi. Yang keempat maintaining, orang yang memelihara lah. Yang kelima orang yang memelihara pula. Okey. Yang keenam ada. Yang keenam orang yang memberikan reward. Ada kan? Orang yang memberikan reward. So Rob di sini ada 6 maksud. Ada 7 ke 6? Saya tak ingat dah. Tak apa, nanti saya ingat saya tambah lagi. Okay. So bila Allah kata Rabbi a'lam tu, maksudnya Allah kata aku ni Tuhan lebih tahu, Tuhanku lebih tahu. Tuhan yang kita masukkan sini, kita datang dengan maksud-maksud Tuhanlah yang menjaga, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan ini, dan macam Tuhan lah. Kerja-kerja Tuhan tu yang Tuhan buat tu. Okey, fala tumari fihim, dan janganlah dan janganlah kamu berbahas. Tumari fihim ni maksudnya apa? Tumari fihim ni maksudnya berbincang-bincang, berbeza-beza pandangan. Dia beza dengan debat. Debat apa panggil dalam bahasa Arab? Munaqashah, bincang. Munazarah. Okey, debat ni dia adalah fighting. Okay, kalau tumari ni dia lebih kepada berbahas lah. Tumari fihi tentang mereka illa mira'an zahira, kecuali bahasan yang secara nyata. Okey, maksudnya bolehlah bincang, perbahasan boleh berlaku,
Tetapi biar kita berbahas dengan, pertama, dekat sini ulama ada letak stand. Pertama, berbahas dengan adil. Adil di sini bukan artinya kita macam bias mana-mana. Kita bahas betul-betul objektiviti. Dalam kan akademik kan kita belajar tentang objektif kan, be objektif kan. So itu maksud dia. Mira'an zahirah ni maksudnya be objektif. Biar benda tu clear baru kita boleh buat kesimpulan. Benda tak clear jangan buat kesimpulan. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan janganlah kepada mereka yang Allah masukkan ni, iaitu sekolah-sekolah yang buat andaian tadi, jangan minta langsung apa-apa kat mereka. Jangan bergantung kepada andaian-andaian mereka. Okay, dekat sini ulama zaman-zaman yang moden sikit lah, macam Syed Qutb, dia kata ini merujuk kepada di akhir zaman akan datang satu masa di mana kita dikerumuni oleh ramai sekolah, ramai para pengkaji, ramai para orang yang memberikan satu teori-teori dan mereka sangat hebat. Dan mereka bahkan datang memberikan satu penjelasan yang baik tentang agama, kata Syed Qutb. Tetapi berhati-hatilah, mereka tidak ada kualiti mira'an zahirah. Mereka tidak ada kualiti untuk adil dalam memberikan pandangan. Dan mereka ada bias. Perlahan-lahan mereka akan bawa kita kepada agenda mereka. Agenda mereka. Agenda mereka adalah nak compromisekan value of faith. Kita akan bergantung kepada reason mereka sahaja, barulah kita akan percaya. So itu adalah benda yang berlaku lah. Syed Qutb kata lama-lama orang akan figure centered kepada sekolah-sekolah yang kuat, hujah dia kuat, hujah dia strong, dia nak cakap yakin apa semua kan. Kita dah tak bergantung kepada hujah, kita hanya bergantung kepada pemberi hujah. Itu antara bendanya lah. Hari ini kan kita ada masalah kepercayaan. Kita memerlukan awan berbentuk kalimah Allah, barulah kita cakap subhanallah. Betul. Sedangkan kita hanya perlu tengok awan saja, kita dah kena ucap subhanallah. Tengok muka kita dekat cermin pun kita dah cakap subhanallah. Tapi orang tak. Jangan cakap macam tu. Saya tak boleh. Jangan cakap astagfirullah dekat muka sendiri. Biar orang dislike dekat profile picture, kita jangan dislike. Sedih betul kan. Astagfirullah. Tu antara benda je lah. Kita gagal melihat keajaiban di sebalik kebiasaan. Kita memerlukan kebiasaan di sebalik, kita memerlukan keajaiban di sebalik keluar biasaan. Tak perlu sampai macam tu. Kita tak perlu cari apa-apa yang contohnya pokok rokok barulah kita nak kata Masya Allah. Tak ya. Tengok pokok tu sendiri dah cukup dah nak kata subhanallah, Masya Allah. Betul tak? So tu antara benda yang kita kena belajar, melihat keajaiban Allah, kekuasaan Allah di sebalik benda yang biasa, benda yang very simple. Okay, dengar. Okay, ada soalan tak? Ada lagi sikit ni, kita nak habis. Gelak tu masuk dalam tu. Yang gelak tu nama dia Ipah. Okey, kita masuk kepada ayat 22, ayat 23 adalah ayat macam khutbah. Kan kita bincangkan cerita dalam surah Kahfi ni dia tak datang kita saja, dia datang khutbah, ada cerita, ada khutbah. So khutbah di sini menarik juga. Kan kita bincang antara asbabun nuzul ayat ini adalah antara sebab kenapa Allah lambat turunkan surah Al-Kahfi adalah kerana Nabi terlupa nak ucap insya-Allah kan. Okey. Ayat ni Allah tegur Nabi benda yang tu. Allah kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Janganlah kamu sesekali mengatakan sesuatu saya akan buat esok. Ini antara benda yang tak, bukan maksudnya kita tak boleh merancang apa-apa. Benda yang konteks dia macam ni. Konteks dia adalah jangan kita terlalu berharap pada esok sampai kita lupakan hari ini. Agama mementingkan apa yang kita hidup sekarang. Agama mementingkan realiti dalam agama adalah apa yang kita lalui sekarang. Jangan esok. Start daripada ayat 23 kita akan, saya kutuk kata kita akan start untuk ubah cara fikir kita. Kalau kita betul-betul renung ayat ni. Pertama, jadikan hari ini adalah hari yang terbaik. Apa yang real adalah hari ini. Jangan asyik-asyik nak esok. Buktikan yang hari ini adalah hari yang terbaik. Esok akan datang dengan yang terbaik juga insya-Allah. So, benda yang rumit hari ini adalah kita, sikap bertangguh adalah sikap yang paling global di kalangan orang Muslim. Seriously, so cakap memang
Kajian menunjukkan bahawa sikap bertangguh adalah sikap yang paling rumit. Orang semua ada masalah ni. Penyakit bertangguh. Semua orang lah. Sebab apa kita boleh berfikir tentang bertangguh? Sebab kita rasa ada masalah ni. Kita rasa macam esok wujud, betul tak? Esok wujud, kita tak mati. Macam mana kita boleh rasa macam tu? Esok tak wujud tau. Sebab setiap hari. Esok tak wujud. Betul, esok. Siapa boleh buktikan esok tu wujud? Sekarang. Saya nak buktikan sekarang esok tu wujud. Mana ada? Makan. Betul? Terus tak makan. Tak. Yang makan ni real. Tak, siapa boleh buktikan sekarang? Siapa boleh buktikan kepada saya yang esok tu wujud? Tak ada, tak wujud. Benda tak, Allah belum lagi mencipta esok di mata kita. Betul tak? So apa yang ayat ni nak bagi tahu bahawa apa dia? Oh, Malaysia wujud kan? Tak, kita. Oh, okey, Faham. Enak. Apa ni? Tak, kita. So tu antara bendanya lah. So jangan ada sikap bertangguh. Betul, buat je. Merancang itu boleh, tapi jangan merancang sampai hari ni hari merancang saja, tak buat apa. Banyak kali saya pun kena jadi. Aku merancang je kan. Sekali tak buat apa. Tak boleh macam tu. Okey. Kalau seandainya kita memang tak ada masa, kita memang plan kita nak buat esok, Allah bagi pilihan, Allah bagi cara dia ayat 24, illa an yasha Allah, kecuali dengan kamu berkata insya-Allah, dengan izin Allah. Artinya kita merancang dan kita letak kebergantungan kepada Allah. InsyaAllah kalau Allah janjikan lagi esok. Wazkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhan kamu sekiranya kamu lupa. Wa qul asa an yahdiyani, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan memimpin aku ke jalan yang lebih dekat, ya aqraba min hadza rasyada. Kalau seandainya kita terlupa pun, ni kata masa, kalau seandainya kita terlupa pun, semoga Allah pimpin kita sesuatu yang lebih dekat dengan perancangan kita. Ayat 24 menunjukkan bahawa kita boleh merancang, kita boleh ada plan untuk buat satu benda esok, tetapi bergantunglah kepada Allah, supaya kalau kita terlupa pun Allah jadikan plan kita tu sedekat dengan apa yang Allah jadikan, takdir dan ketentuan itu dekat dengan apa yang kita plan. Itulah maksudnya. Dan roh sadar di sini bukan hanya dekat dengan apa yang Allah tentukan saja, bahkan memberikan bimbingan kepada kita. Apa yang kita plan itu adalah yang terbaik untuk kita. Macam tu. Walabisu fi kahfihim salasatmi'atin sinina wazdadu tis'a. Perkataan labisu ada lagi lah, bukan daripada ayat 12 sampai ayat 20 bukan daripada ayat 12 sampai 19. Ada lagi perkataan labisu. Oh, ni ayat yang saya cari sebenarnya. Okey, sorry. Ni ayat yang saya cari. Okey, perkataan labisu di sini dia bukan yang terakhir. Kita akan jumpa banyak lagi perkataan labisu sampailah yang terakhir kita akan jumpa dalam surah Al-Kahfi. Dekat perkataan mi'atin sinin. Ayat 25 tu. 300 dengan kiraan wazdadu tis'a, 300 dan ditambah dengan 9. Dekat perkataan tu, tadi kan berapa bilangan perkataan daripada labisu sampai labisu yang last? 309 tahun kan? Yang ke 109 tahun adalah perkataan salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Itu start pada perkataan salasu tu, salah satu 300, salasami'atin tu 300. Mi'atin tu. Faham tak? Yang ke 300, yang ke 100, sorry. Oh, dia banyak lagi lah bawah. Banyak lagi, itulah. Sekejap. Ya, aku ni sekarang saya tak faham. Sekejap saya tengok. Kini Dah tak jumpa. Kau tengah right. okey, tak lawak. Tak apa. Okey, dia macam ni. Benda ni kan numerical. Kita nak ada antara keajaiban Al-Quran adalah bermula daripada perkataan labisu yang pertama kali kita jumpa dalam surah Al-Kahfi, sampailah perkataan labisu yang kali terakhir kita jumpa dalam surah Al-Kahfi. Bilangan perkataan daripada yang pertama dengan yang terakhir kita jumpa tu adalah 309 perkataan, bilangan perkataan. Okey, ayat ni antara ayat yang ada perkataan labisu lah. Okey, kemudian ada lagi satu ni yang saya baca lah, dia kata perkataan yang ke
mi'ah. Yang ke-100 adalah perkataan mi'ah, yang juga bermaksud 100. So perkataan mi'ah tu ada dekat sini. 100 daripada yang kan 309 tahun. 309 kalimah kali. So yang ke-100 tu adalah perkataan mi'ah, 100. Okey. So yang ni saya pun tak sempat nak kira lagi. So minta maaf lah. Saja nak share lah. Faham Walabisu fi kahfihim, dan mereka tidur dalam gua mereka. Salah samiatin sini nawazdadu tis'ah. Menariknya kali ni Allah panggil kahfihim, gua mereka. Kenapa tiba-tiba Allah panggil gua mereka? Kenapa tak kata gua saja? Sebab apa? Sebab sekarang gua tu dah dikenali sebagai gua mereka. Betul tak? Dah jadi satu gua yang dilekatkan dengan nama mereka sebab peristiwa tu berlaku. Kan selalu kita panggil kan macam tu kan, kalau David Hume Tower. Sebab David kan dah jadi macam tu kan. kan. Salah sami'atin sinina wa zadadu. Ini adalah ayat yang Allah bagi tahu, Allah dedahkan kepada kita tentang berapakah jumlah berapakah bilangan hari mereka tidur. 300 tambah 9. 309 tahun. Okey, kulillahu a'lam. Okey, ni ayat last Katakanlah wahai Muhammad, ni Allah suruh Nabi Muhammad, Allahu a'lam bima labisu. Allah saja tahu berapa lama mereka tidur, tentang masa mereka tidur. Lahu ghaibus samawati wal ard. Bagi Allah lah, baginya lah segala ilmu pengetahuan di langit dan juga di bumi. Absir bih, bersabarlah. Sorry. Terang sungguh pelihatannya. Ayat mana yang saya baca ni? Lapar dah kan. Lapar ni. Dah berkelabu dah. Keliru. Sepatutnya bersih kan? Absir. Absir ini maksudnya terang sungguh pelihatan. Pelihatan Allah ni lah terhadap segala-galanya. Wa asmi', dan tidak ada bagi apa, wa absir bihi wa asmi'. Betul kan? Wa asmi'. Okey. He is seeing and he is ya, maksudnya dekat sini ayat ni dia nak bagi tahu kat kita bahawa Allah ni pelihatan dia terang, pendengaran dia pun terang. Ma lahum min dunihi min waliyin wala yusyrik fi hukmihi ahada. Tidak ada penduduk di langit dan di bumi yang syirik kepadanya, dan tidak ada siapa-siapa yang boleh masuk campur fi hukmihi dalam urusan-urusannya. Hukmihi ni lebih kepada kerja ataupun urusan-urusan Allah lah. Okey, tu ayat last lah. Nanti kita bincang. Kita masuk ayat 20 apa 26 InsyaAllah habis lah. Satu sem ni kafi je. Kan? Tak, kalau nak habis awal tak apa. Saya laju sikit. Tak payah. Laju. Sebab ada makanan. Gerah Khadijah. Okey, ada soalan lain. Ada soalan yang tak berkaitan dengan surah kafi pun tak ada masalah. Tanya je. Apa nak? Apa ibu buat kafi tu? Tak, sepatutnya 4 kali kelas je. Kafi. Tapi nampaknya dah macam lebih dah macam lama kan. Sampai kita orang graduate. Kan? Maksudnya habis sampai sebelum korang exam lah. Tak lah dah. Nak tutup kan tak ada exam. Oh, korang tak exam? Okey.